بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sebelum kita mulakan pengajian kita, insya-Allah kita bersama-sama dulu kita memuji-muji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insya-Allah dengan qasidah yang bertertim insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallam alaihi ya Badrati ya Badrati min hazakun kakamali madha yu'am an ulaka maqali ya Badrati
لك عليك الله ربي سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا مننا الأقدام من الأخيار واجعلنا من الأخيار الله
الله السلام عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. باب الاعتكاف للمستحاضة. Kita masuk kepada bab al-i'tikaf lil mustahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Islam qala haddatsana Khalid bin Abdullah an Khalid an Ikrimah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam اعتكف معه بعض نسائه وهي مستهاضة ترى الدم فربما وضعت وسطى تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء المسحول فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab i'tikaf bagi perempuan istihadah. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddama farubbama wada'at at-tasta tahtaha min ad-dami wa za'ama anna Aisyah ra'as ma al-usfuri faqalat ka'anna hadha shay'un kanas fulanatun tajiduhu. Tayyib sallallahu alaihi Muhammad. Daripada sana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad beriktikaf bersama-samanya ba'du nisa'ihi, sebahagian dengan sebahagian daripada isteri-isterinya. Qala wa hiya mustahadatun. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa hiya mustahadah. Seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad yang beriktikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahadah. Pada ketika itu dia sedang beristihadah. Qala taraddama. Bahkan Muhammad Muhammad dia melihat darah yang keluar. Qala farubbama wada'ati tasta tahtaha. Kadang-kadang dia meletakkan di bawahnya lapik. Tahtaha tasta min ad-dami, dengan sebab darah yang keluar. Taib. Hadis yang kita baca pada hari ini ialah hadis yang berkenaan dengan orang perempuan beristihadah tapi dia i'tikaf dalam masjid. Hukumnya macam mana? Sebelum tu permasalahan berkait dengan i'tikaf. Jadi bila mana kita masuk masjid, Rasulullah SAW Muhammad, kita masuk masjid macam ni, jadi jangan lupa kita berniat i'tikaf. Bila mana kita duduk dalam masjid, kata niat i'tikaf Rasulullah SAW Muhammad, sekalipun kita tu tak baca Quran, tidak berzikrullah, tapi kita duduk saja. Jadi kita akan mendapat pahala i'tikaf sepanjang kita duduk dalam masjid Rasulullah SAW Muhammad. Taib. I'tikaf ni bila kita masuk masjid Rasulullah SAW Muhammad, bila kita masuk masjid jangan kita duduk dulu. Bila kita langsung duduk, maka Rasulullah SAW Muhammad, sebelum kita sembahyang sunat tahiyat masjid, sallallahu alaihi wasallam Muhammad jangan duduk sehingga kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masjid ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ada kehormatannya. Dan kita patut memberi penghormatan kepada kehormatan masjid. Kehormatan masjid, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penghormatan yang kita kena bagi kepada dia ialah sembahyang sunat tahiyatul masjid.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan biasa duduk sehingga kita sembahyang sunat tahiyatul masjid barulah kita duduk sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hatta sekalipun ada mali ilmu, tok guru tengah duduk mengajar, taib, tetap kita melaksanakan sunat tahiyatul masjid. Jadi begini, satu masa pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat. Bila Nabi sedang berkhutbah, masuk satu orang. Bila tengok Nabi berkhutbah, langsung dia duduk. Pasal Nabi tengah baca khutbah, Nabi tengah berkhutbah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Betapa besarnya yang dikatakan surat tahiyatul masjid sampai Nabi menegur orang tersebut. Nabi kata, qum salli raka'atain, bangkit sembahyang 2 rakaat. Sedangkan khutbah tu khutbah yang menjadi kewajipan ketika mana kita sembahyang Jumaat. Yang memberi khutbah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, bangun sembahyang 2 rakaat. Begitu besarnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Taib. Cumanya pada hari Jumaat, kalau khatib sudah duduk atas mimbar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi sembahyang sunat tahiyatul masjid kita tu ialah yang khafifah, yang ringan. Taib. Jadi ringan-ringan pun maknanya masalah Sayyidina Muhammad dengan ringan yang sempurna. Apa makna ringan yang sempurna? Ringan yang sempurna kita lengkap dengan rukunya dan lengkap dengan sunat-sunat dalam sembahyangnya. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita baca doa iftitah paling kurang Allahu akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. Cukup sekat tu paling kurang. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad, kita baca Fatihah, kita baca surah. Jangan kita pernah sembahyang kita tak baca surah. Sembahyang apapun kita baca surah. Itulah kesempurnaan sembahyang masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita baca pada rakaat pertamanya qul ya, pada rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad. Cumanya pada ketika kita bertasbih, ketika rukuk dan sujud, kita baca dengan sempurna tiga kali. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali ketika rukuk, subhana rabbil a'la wa bihamdihi juga 3 kali pada ketika sujud. Itu mana sempurna. Cumanya masalah Sayyidina Muhammad, al-masalah Sayyidina Muhammad. Baik, bagi orang yang biasa sembahyang sunat zuhur 4 rakaat. Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dia hanya bersembahyang sunat Jumaat 2 rakaat saja. Baik, masalah pasal apa? Sebab khatib sudah ada atas mimbar. Khatib sudah atas mimbar. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau dia buat 4 pun, yang terakad hanya 2 saja. Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad tu pada hari kita masuk dalam masjid pada hari Jumaat ketika khatib di atas mimbar. Baik. Bila kita nak i'tikaf ni, selagi mana kita masih belum duduk, kita boleh masuk duduk, dia panggil al-mukthu. Selagi mana kita masih belum duduk, kita taib, kita masih belum berni'tikaf. Bila mana kita duduk, duduklah. Duduk baru kita ni'tikaf. Hatta masalah Sayyidina Muhammad, hatta kalau kita tengah sembahyang, masalah Sayyidina Muhammad tengah sembahyang, duduk tahiyat akhir. Macam mana kata kalau kita ni'tikaf pada ketika tu? Boleh. Tengah tahiyat akhir boleh kita ni'tikaf masalah Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Boleh ke? Boleh. Macam juga kita sembahyang, kita niat puasa esok hari. Kita tengah-tengah sembahyang tarawih, tengah sembahyang isyak, kita niat saja aku puasa esok hari, puasa bulan Ramadan wajib ke atas aku kerana Allah Ta'ala. Kita niat dalam sembahyang. Boleh. Pasal apa boleh? Sebab ibadah tu berasingan. Puasa lain, sembahyang lain. I'tikaf lain, sembahyang lain. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beriktikaf bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi beriktikaf dengan sebahagian isterinya. Sebahagian tu bukan makna macam ni nah. Kalau Nabi kita 9 orang isteri, kalau Nabi kita 9 seorang isteri, bukan sebahagian, bukan 3. Kalau 9 bagi 3, 9 bagi 2 orang. 4,5 tak boleh macam tu. Mana boleh 4,5 macam tu. Jadi kalau seorang pun dah kira sebahagian. Itu dalam bahasa Arab.
Qala i'takafa ma'ahu ba'du nisa'ihi. Beriktikaflah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebahagian isterinya. Jadi i'tikaf ni kita orang lelaki-lelaki, masalah Sayyidina Muhammad, kita hari ni kita dah duduk dalam bulan Rajab. Rajab ni dia ambang Ramadan. Jadi bila masuk Rajab ni, masalah Sayyidina Muhammad, aura Ramadan tu kita berasa lagi. Itulah hikmah Tuhan buat Tuhan Rajab, Syaban, Ramadan. Masalah Sayyidina Muhammad. Bulan Rajab, bulan yang paling banyak Nabi kita berpuasa. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Bila masuk Rajab, berasa dah ish dekat dah Ramadan. Kita rindu lah nama Ramadan. Seronoknya Ramadan, ya Allah. Nak masuk dah Ramadan. Jadi kita set dah ni. Bila merejab ni kita kena mula dah Quran, kena mula baca banyak dah. Pasal apa? Berlatih. Pasal apa? Nak masuk bulan yang mulia ni. Ramadan ni bukan bulan biasa-biasa. Dia adalah bulan tamasya ibadah. Kena buat banyak-banyak, sungguh-sungguh. Pasal apa tu? Sebab dia Tuhan melimpahkan rahmatnya yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita nak esok Ramadan, esok lah baru nak mula, tak jadi. Dia kena mula dah ni. Kena mula dah sungguh-sungguh dah. Hati tu kena ada dah. Sentuhan tu kena ada dah. Aura tu kena berasa dah Ramadan ni. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Tuhan bagi umat kita ni waktu macam ni kena baca dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan lupa dah doa ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, bagilah kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Tuhan, bagilah umat kami sempat kami masuk Ramadan. Jadi kita tak pasti lagi ni. Tak, walaupun kita bulan Rajab lagi 2 bulan nak masuk Ramadan, tapi pasti ke umat masuk? Masih belum pasti. Kalau Tuhan nak bagi mati, bagilah mati di tengah berpuasa dalam bulan Ramadan. Ni doa, ni doa Nabi kita ajak. Kita minta Allah berkati kita dalam bulan Rajab. Berkati tu makna apa? Kalau kita, saya habang, tok guru mana pun abang, ustaz mana pun habang, kita dengar saja. Jadi tak timbul nak semangat baca Quran, nak bangun malam, qiyamul lail. Jadi maknanya kita tu masih belum mendapat keberkatan Rajab. Salah Sayyidina Muhammad. Kemudian jadi subhanallah, orang laki-laki ni kita ni, bila masuk Ramadan esok, masalah Sayyidina Muhammad, niat 10 yang terakhir tu insya-Allah penuh kita i'tikaf. Saya tengok di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad di Mesir. Kalau semualah kita boleh pi Mekah, kita tak baca Al-Mekah tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Mekah tak baca dah. Di Mesir subhanallah, Mekah kita tu negeri dia dah. Negeri Mesir, masalah Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, subhanallah. Seronok di Mesir ni apa? Ramadan ni tak mana pun orang baca Quran. Taib. Atas depan belakang semua orang buka Quran. Ada di Malaysia? Tak ada. Di Malaysia ni masuk Ramadan, selamat hari raya. Nak raya dah. Tu yang geram. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Mesir pelik no. Bila istiharkan anak bulan, satu imarah, satu bangunan tu bersorak, seronok. Malaysia istihar kata raya, kata puasa, slow ya, puasa dah. Di Mesir kalau istihar kata nampak anak bulan, satu bangunan tu bersorak, Allahu akbar, seronok Ramadan. Allahu akbar. Lepas tu sepanjang masa tengah tunggu baik orang baca Quran. Tu saya kata, kalaulah kita boleh pergi tengok sesuatu Mesir tu hebat sungguh. Allah sinama tak ada di Malaysia. Atas bah tu pula bukan sekat biasa-biasa, polis baca Quran. Polis baca Quran. Kadang-kadang polis tu hak pangkat tinggi-tinggi besar-besar tu baca Quran. Quran di mana subhanallah masallah sana. Ramadan sonok sungguh. Jadi subhanallah masallah sana Muhammad. Taib. Tak apalah. Jadi hal ni kita duduk di awal Rajab ni, kita niat dah insya-Allah. Niat dah. Jangan tinggal doa tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, tolong berkatilah kami dalam bulan Rajab.
bagi tambah ibadat kami, bagi tambah mahabbah kami, bagi tambah cinta kami kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian bila masuk Syaban dekat dah kita ni, jadi perasaan rasa ni apa dia ni, itulah iman. Itulah iman. Jangan jadi macam orang lain. Tak berasa, tak ada aura. Taib. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Kita faham. Orang lelaki esok bila masuk Ramadan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad set dah 10 yang terakhir tu kita nak iktikaf di masjid. Kalau di Mesir, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang Mesir depa sampai ambil cuti 10 hari untuk iktikaf. Tak ada di Malaysia orang kali. Lepas himpun cuti tu untuk apa? Untuk Ramadan tu 10 hari. Allah, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang. Allah, kalau tarawih ada setengah-setengah masjid, kira pi tu nak nangis. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ni, alhamdulillah Tuhan bagi berasa sikitlah hari ni untuk kita masuk Ramadan insya-Allah. Taib. Orang lelaki boleh i'tikaf. Orang perempuan macam mana? Taib. I'takafa ma'hu ba'du nisa'i. Nabi SAW beriktikaf bersama dengan isterinya. Maknanya orang perempuan pun boleh i'tikaf juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Jadi macam ni. Cumanya kita ni di Malaysia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia macam asing. Kita ni hari Jumaat, orang perempuan hari Jumaat pun jarang. No? Orang perempuan hari Jumaat pun jarang. Kata saya ingat kadang-kadang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Orang laki-laki kadang-kadang masjid pun tak pernah biar bagi perempuan, baik bagi orang perempuan pi tu. Masjid besar bukan main. Bergelung-gelung masjid. Orang lelaki belah depan ya. Taib. Jadi kalau saya tu imam lah, saya bagi buat promosi kempen di masjid. Orang perempuan main-main mayang, pakai main mayang Jumaat. Dengar khutbah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Macam mana kalau orang perempuan i'tikaf? Barangkali di Malaysia ni pun agak asing juga orang perempuan i'tikaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau ada pun orang lelaki. Orang lelaki pun tak ada i'tikaf sebenarnya. Tak apa ada. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masjid banyak, orang i'tikaf tak ada. Baik. Ada satu orang sahabat saya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak dia baru dapat anak. Lama dah cerita. Di Mesir dulu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad baru dapat anak. Bila baru dapat anak tu, tak apalah, bila kita ziarah dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia kata nak peganglah sekali, ikut jangkit dia kata. Jadi pegang anak dia, pegang anak tu teriak. Nangis sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila menangis tu, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Enta baca Quran." Saya pun bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Baca anak tu diam. Sengat baca Quran. Kata, "Ish, hebat anak enta ni. Enta main macam mana?" Dia kata dia sepanjang isterinya mengandung 9 bulan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, isterinya khatam Quran 3 kali. Allahu akbar. Sampai 3 bulan isteri khatam Quran 3 kali. Dalam tempoh 9 bulan. Lepas tu dia pula subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pula tu sepanjang 10 hari yang terakhir Ramadan, dipanggil al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir dia i'tikaf, niat untuk kesolehan anak dia. Tu i'tikaf pahala besar. Niat, ya Allah, aku dengan berkat i'tikaf Tuhan jadilah anakku anak orang soleh, anakku orang soleh. I'tikaf tu besar, dia punya kelebihannya. Qala wa hiya mustahadatun taraddama qasida. Nabi sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. النبي صلوا عليه اللهم صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل عليه البركة اللهم صل عليه
وبارك عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه والمجوس اللهم صل عليه سلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم الحسين اللهم صل عليه وطول عين اللهم صل عليه الكوكبين اللهم صل عليه الكوكبين اللهم صل عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه ثم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Assalamualaikum. Qala wahya mustahadah. Wahya tu balik kepada isteri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beriktikaf bersama-sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, yang dimaksudkan dengan isteri Nabi yang beriktikaf dengan Nabi itu ialah isteri Nabi yang bernama Zainab binti Jahshin. Itu isteri Nabi yang bertikaf dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad. Taib. Qala wahya mustahadah. Wahya mustahadah Sayyidina Muhammad. Dia Sayyidina Muhammad mustahadah. Jadi bertikaf dengan Nabi itu dalam keadaan dia beristihadah. Qala wahya mustahadah. Ceritanya anak Jahshin ni dia ada 3 orang, semua perempuan, semua istihadah. Semua tu mustahadah. Jadi kalau kita tengok masalah Sayyidina Muhammad, tengok itulah yang dikatakan kadang-kadang keturunan Sayyidina Muhammad. Jadi ceritanya Ibnu Jahshin ni anak perempuannya semua terkena istihadah. Baik. Qala wahya mustahadatun taraddama. Dia melihat akan darah. Farubbama wada'atil tasta tahtaha. Jadi bila mana dia tu istihadah, Sayyidina Muhammad bila mana masuk masjid, masalah Sayyidina Muhammad, taib, beriktikaf dalam masjid, jadi dia meletakkan lapik di bawahnya.
Jadi supaya keadaan diri dia tidak mengotorkan masjid. Jadi untuk hukum orang yang istihadah, untuk orang yang haid, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang haid tak boleh duduk dalam masjid. Orang haid tak boleh duduk dalam masjid. Dia panggil al-mukthu, duduk macam ni tak boleh. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau lalu tak ada masalahan. Lalu, jadi kalau rumahnya belah sana, kalau nak pergi pusing kono jauh, lalu dalam masjid, tak ada masalah. Jadi yang menjadi masalahan ialah kalau dia masalah Sayyidina Muhammad duduk dalam masjid. Di sana ada pendapat yang dhaif, masalah Sayyidina Muhammad, pendapat yang dhaif. Orang perempuan yang haid boleh duduk dalam masjid, pendapat yang dhaif. Tapi dengan syarat masalah Sayyidina Muhammad, dan dengan syarat dia tidak mengotorkan masjid. Kalau mengotorkan masjid hukumnya haram. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala farubama wada'ati at-tasta tahtaha min ad-dami. Qala wa za'ama anna Aisyah ra'as ma'al al-usfuri faqalas. Qala wa za'ama, masalah Sayyidina Muhammad, dan menyangka ia anna Aisyah ra'as, bahawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, masalah Sayyidina Muhammad ra'as ma'al usfuri. Jadi ceritanya masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat satu ayat dia panggil ma'ul usfur. Dari usfur nama satu jenis bunga. Faqalas, maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ka'anna hadha syai'un kanas fulanatun tajiduhu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad bila tengok ayat tu, jadi subhanallah, jadi barangkali subhanallah Zainab binti Jahsy ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia kalau pergi mana pun dia akan bawa ayat bunga ni. Jadi subhanallah bila masuk masjid satu hari, masalah Sayyidina Muhammad, lepas daripada Nabi SAW beriktikaf dengan Zainab binti Jahsy, lepas tu Aisyah masuk. Bila Aisyah masuk masjid, tengok ada ayat tu, langsung dia kata anna hadza syai'un kanas fulanatun tajiduhu. Tengok ayat tu, dia kata seolah-olah macam ayat ni masalah Sayyidina Muhammad yang dimiliki oleh fulanah. Dia tak sebut nama, dia sebut fulanah. Jadi faham tak tu? Faham tak? Orang puan madu banyak kan? Nama tak mau sebut. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad macam ni. Sayyidina Aisyah kalau dia seronok, dia kata wa rabbu Muhammad, seronok Allah. Tapi kalau dia ada benda-benda yang dia tu ada something masalah Sayyidina, adalah benda-benda, dia kata wa rabbu Ibrahim, dia bersumpah dengan Nabi, dengan Tuhan Nabi Ibrahim pula, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ka'anna hadza syai'un kana fulanatun tajiduhu, ni macam hak orang ni punya ni. Baik, sama hadis. وبه إليه قال حدثنا فضيل قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي. Sudah Anas? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الصبح بدا بطلعته والليل دجى بوفرته. Allah
وزوجاته وذرياته. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت المصلى سيدنا محمد فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي صلى سيدنا محمد. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha kata dia i'takafas ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad telah beriktikaf, Rasulullah telah beriktikaf bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang perempuan daripada isteri-isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad. Fakanat taraddama. Jadi yang beriktikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang isterinya. Taib. Qala fakanat taraddama, dia melihat darah, wasufrata. Sufrah tu warna kekuningan, sufrah. Jadi sufrah tu juga jenis warna darah. Jenis juga warna darah bagi orang perempuan yang haid sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuma fakanat taraddama wasufrah, dia melihat darah yang taib, sufrah. Sufrah mana kekuningan warna darah bagi orang perempuan yang istihadah. Taib sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi sebenarnya darah perempuan ini tidak mutlaknya merah. Tak mutlaknya merah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selepas merah dia turun kudrah. Kudrah tu ke coklat, koko, turun kepada sufrah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi itu jenis darah yang boleh berlaku kepada orang perempuan yang dalam keadaan istihadah. Qala wastastu tahtaha sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sedangkan lapik di bawahnya wahya tusalli, dan dia bersembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insyaallah kita akhirkan dengan qasidah anna rabbi khalaqtaha min nur. Jadi kita sekarang duduk dalam bulan Rajab, bulan Isra wal Mi'raj. Jadi pastikan insyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita hadir di mana-mana majlis sambutan Al-Isra wal Mi'raj insyaallah. Jadi subhanallah, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi ada cerita dalam qasidah yang kita nak kita nak lantunkan ni insyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan sebelum saya lupa, insyaallah Mujamak Darul Hadis akan menganjurkan mini lantunan mahabbah insyaallah sebelum daripada bulan Ramadan. Sebelum Ramadan sebagai istiqbal Ramadan insyaallah, iaitu di Dewan Ukir Mall. Jadi insyaallah pada 28 hari bulan 28 hari bulan 5. Pada bulan 5 insyaallah hari Sabtu, hari Khamis, malam Jumaat insyaallah. Jadi 28 hari bulan 5 kita menganjurkan istiqbal Ramadan dan kita lantunkan lantunan mahabbah untuk menanamkan rasa cinta secinta-cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Ramadan al-Mubarak insyaallah. Jadi kita sama-sama berqasad dengan Rabbi khalaqtaha min nur. Tuhan, engkau cipta Muhammad daripada cahaya. Insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala salam alaih. Rabbi khalaqtaha min nur, fihi ihtiram, nadahu aqbil ya mukhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaqtaha
وزوجاته وذرياته الله salim. Alhamdulillah, hari ini kita syukur pada Allah kerana dapat kita bersama-sama dengan anak-anak kita dalam majlis yang saya pun tak rancang berdawai, tapi makcik, jadi kita buat. Alhamdulillah, Tuhan kabul. Dan teringat bila mana dah jalan balik hari macam ni, saya berasa nak menganjurkan satu majlis Rabbi khalaqtaha min nur, nama majlis tu. Tuhan, engkau cipta Muhammad daripada cahaya, sempena malam Al-Isra' wal Mi'raj. Tapi tak tahu tak mana lagi lah. Kalau buat disik, tuan kena pergi disik lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi malam tu malam Muhammad dicipta daripada cahaya. Dan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan saya bercadang nak menghuraikan Rasulullah kepada Tuhan. Jadi kalau kita baca tahiyat kan, Tuhan ni dia bukan bagi salam. Penghormatan pada Allah yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu ialah ucapan untuk Allah. Jadi bila Nabi mengucapkan macam tu rupa, maka Allah balas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu para malaikat di langit, semua langit mengucapkan. Jadi bila Nabi kata, bila Nabi dengar Allah bagi salam kepada dia, maka ketika tu Nabi teringat kat kita. Maka Nabi kata, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam atas kita dan hamba Allah yang soleh-soleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu bila Nabi ingat untuk mengungkapkan pada kita, malaikat semua menyambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya buat disik, pergilah. Pasal apa? Nak tunjuk sekolah saya disik sana. Masya-Allah. Tapi kita buat satu tempat yang sangat, tempat tu Sallallahu alaihi Muhammad yang diperuntukkan oleh satu orang dermawan untuk digunakan oleh Mujamma' Darul Hadis, iaitu di perkampungan Riyadhus Salihin di Sungai Pau. Tak jauh sangat pun, turun highway 15 minit ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kampung tu agak indah. Sallallahu alaihi Muhammad atas bukit. Jadi kalau Bogor pun tuan-tuan pi, takkan Sik tak mau pi. Sampai Bogor mana sampai, masya-Allah. Sik dekat ya pun, bukan luar pada negara pun, bukan luar pada Kedah pun, dalam Kedah juga. Masya-Allah. Lepas tu Sallallahu alaihi Muhammad, hari ni rombongan kami ni nak pi ke Kuala Nerang, cerita dia. Jadi saya ni tuan-tuan, saya cerita sikit lah. Jadi inilah takdir Allah. Saya dah buka dengan izin Allah dengan kawan-kawan, kami buka Darul Hadis ni seluruh Malaysia sampai ke Sabah mana. Jadi bila mana saya hormatilah Yayasan Paksi. Jadi nak mengekalkan hanya di Tok Keling saja, saya dah buka semua dah di Sepetas Berundok untuk apa, untuk melangsungkan perjuangan yang saya nak buat, iaitu nak menyebarkan dengan cepat hadis Nabi seluruh Malaysia. Jadi kalau kita duduk di setempat, dia lambat kita nak berkembang. Bila kita keluar buka cawangan, jadi berkembang cepatlah orang baca orang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tuan-tuan nak panggil orang Sabah main mengaji di Kedah, saya kata berat kot. Jadi bila buka sana, orang Sabah akan mengaji di sana. Jadi insya-Allah sehari dua lagi kami akan ke Seremban untuk tengok tempat di Seremban insya-Allah. Dan insya kita akan ke Temerloh untuk buka cawangan di Temerloh. Jadi yang di Kuala Nerang ni ialah untuk Sallallahu alaihi Muhammad, untuk orang Kedah. Untuk orang Kedah. Di Kuala Nerang ni orang bagi tanah, alhamdulillah, dengan bangunan dah pun tersedia. Cumanya masih belum lengkap. Jadi kita lah yang akan melengkapkan untuk mengkhidmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya positif semua ni. Jadi dulu ni ada satu, lah dua. Dah sama-sama buat. Jadi cepatlah kembang sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya-Allah di anak-anak kita ni mereka akan ke sana untuk gotong royong sikit untuk kita nak buka cawangan Mujamma' Darul Hadis di Kuala Nerang insya-Allah. Sebenarnya HQ kepada Mujamma' Darul Hadis ni bukan di Kedah, di Kuala Lumpur. Pasal dia jadi Malaysia, Mujamma' Darul Hadis Malaysia. Di Malaysia takkan kita nak pusat di Kedah.
Jadi tepatnya lah di Kuala Lumpur, di Gombak. Di Sik tu pun cawangan. Sik cawangan, Pulau Pinang cawangan, Sabah cawangan, Kuala Lumpur cawangan, Shah Alam cawangan, sini pun cawangan. Dan saya pula insya-Allah dengan izin Allah, tuan-tuan tolong doa, kami dijemput untuk melangsungkan pembukaan mujamah ini di Aceh insya-Allah. Orang Aceh nak mengaji hadis. Lepas tu di Jakarta pun duk tunggu nak pergi ke untuk jemput juga. Jadi maksudnya kalau macam tu kembang cepatlah ilmu hadis. Jadi insya-Allah nanti saya ingat positiflah maknanya terhadap yang Tuhan takdir ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan hadis di Tok Kelim pun Tuhan majukan dia insya-Allah. Tuan-tuan tolonglah bagi majukan dia di sini. Alam tu sama-sama. Jadi pasal apa kita nak bertelagah, kita sama-sama nak melangsungkan hadis Rasulullah. Jadi insya-Allah sama-sama khidmat. Jadi sana pun jalan, kita pun jalan insya-Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita faham apa hikmah dan tujuan yang Tuhan takdir yang berlaku ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah.